Bagi pembentangan video kami akan menceritakan tentang pengenalan, iaitu nama sekolah dan guru yang kami melakukan sesi soal jawab ataupun interview, kemudian visi dan misi, perancangan jangka panjang dan jangka pendek, penyediaan prasarana, insentif, guru terlatih, sekolah berwatak, rekod penyertaan, kemeriahan aktiviti co-curriculum, kemandirian pelajar, kerjasama pihak luar, pandangan pelbagai pihak dan juga rumusan daripada kaji selidik ini. Jadi sekolah yang kami pilih untuk kaji selidik ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan AUR ataupun SMKPA. SMKPA ini ditubuhkan pada tahun 2002. Guru yang telah kami berjumpa untuk melakukan sesi soal jawab ini adalah Encik Muhammad Asri bin Daud yang merupakan penolong kanan co-curriculum SMK Pengkalan AUR. SMK Pengkalan AUR mempunyai dua visi dan misi, iaitu satu visi misi sekolah dan satu lagi ialah visi dan misi co-curriculum. Oleh itu, visi dan misi co-curriculum SMKPA ini adalah visi co-curriculum, co-curriculum untuk semua, co-curriculum untuk kecemerlangan dan co-curriculum untuk menjadi kemenjadian pelajar. Kemudian, misi co-curriculum SMKPA adalah membimbing dan melibatkan semua pelajar SMKPA secara proaktif dalam semua aktiviti co-curriculum melalui aktiviti dan strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai standard tertinggi. Selain itu, SMKPA juga mempunyai moto ataupun slogan yang mereka sering laungkan, iaitu Aurian Boleh, yang diambil daripada nama sekolah mereka, Pengkalan AUR. Bagi perancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi sekolah SMKPA telah berubah mengikut keadaan semasa, iaitu berikutan situasi semasa di mana sekolah perlu ditutup dan dibuka mengikut arahan kerajaan. Oleh itu, bagi perancangan jangka pendek seperti yang telah ditetapkan di dalam JAKTI, pihak SMKPA mengubah aktiviti co-curriculum setiap hari Rabu kepada perjumpaan bersemuka dan mengadakan aktiviti seperti melukis ataupun kuis bagi mengelakkan daripada berlakunya pengumpulan beramai-ramai antara pelajar. Dalam pada itu, aktiviti yang dibuat akan merangkumi nilai-nilai yang berguna kepada pelajar. Kemudian, bagi perancangan jangka panjang seperti yang tertakluk dalam takwim sekolah, SMKPA telah membuat perubahan perancangan aktiviti co-curriculum dengan membawa semua aktiviti co-curriculum di awal tahun yang tidak dapat dijalankan berikutan penutupan sekolah kepada bulan Jun, Julai dan Ogos. Walau bagaimanapun, perkara ini juga bergantung kepada situasi semasa berikutan pandemik COVID-19 yang menyebabkan sekolah perlu ditutup. Ya, memang terdapat prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang pertama, terdapat padang yang berjarak 400 meter yang sesuai untuk digunakan bagi pertandingan peringkat daerah. Dan yang kedua, terdapat gelanggang lain seperti gelanggang sepak takraw, badminton dan juga bola tampar. Dan seterusnya, sekolah memang mempunyai perkakasan dan peralatan untuk aktiviti co-curriculum, tetapi terdapat peralatan yang telah rosak. Jadi pihak sekolah masih menunggu peruntukan untuk menambah baik persaranan dan juga menggantikan peralatan-peralatan yang telah rosak. Bagaimana pula sekiranya tiada prasarana disediakan, apakah jenis alternatif yang lain yang boleh digunakan ketika dalam situasi COVID-19 ini? Jadi alternatif yang telah digunakan adalah dengan mengadakan aktiviti co-curriculum secara online, secara atas talian, kerana terdapat halangan di mana tidak boleh melaksanakan aktiviti secara fizikal. Pihak sekolah memang menyediakan insentif atau skema galakan ataupun kita panggil anugerah kepada pelajar yang cemerlang dalam bidang co-curriculum. Yang pertama, pihak sekolah mengadakan majlis anugerah co-curriculum pada setiap akhir tahun yang memang tertulis dalam takwim sekolah. Dan anugerah ini dipanggil Hari Anugerah Permata, di mana pelajar yang pemenang akan diberikan sijil dan hadiah. Dan Hari Anugerah ini melibatkan semua pelajar dan pelajar akan menjadi penonton. Jika terdapat kekangan dalam melaksanakan Hari Anugerah ini, jadi sekolah akan memberikan sijil kepada para pelajar secara peribadi. Yang kedua pula, pemberian sijil pada perhimpunan rasmi pada hari Isnin. Ini sebagai galakan kepada pelajar-pelajar yang lain. Sekolah memang mempunyai guru yang terlatih tetapi tidak ramai. Di mana yang pertama, sekolah mempunyai guru sains sukan yang memang mahir dan mengajar berkaitan dengan sukan ini. Yang kedua, sekolah mempunyai pegawai teknik yang terlatih dan terlibat
serta berkemahiran dalam sukan bola baling. Jadi sebab itu sekolah ini terkenal dengan sukan bola baling. Yang kedua, sebagai usaha untuk melahirkan guru yang terlatih ataupun untuk meningkatkan kemahiran guru ni, sekolah mengadakan latihan dalam perkhidmatan iaitu LADA. Dan yang ketiga, bagi meningkatkan kemahiran pelajar agar semakin terlatih, yang pertama, sekolah memanggil pelajar yang berkemahiran daripada sekolah lain untuk menjadi jurulatih, di mana sesi latihan ini akan diadakan daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang, dan sesi latihan ini dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Jadi yang kedua, sekolah akan memanggil jurulatih daripada luar seperti memanggil pegawai polis, tetapi ianya bergantung kepada keadaan jika perlu sahaja. Ya, memang sekolah menyediakan tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang kurikulum, iaitu pihak sekolah akan menyediakan surat jawatan kuasa. Jadi guru penolong kanan kurikulum akan mengedarkan surat lantikan kepada guru yang dilantik untuk buat masa sekarang ini. Dan guru yang dilantik itu perlu mengisi surat lantikan tadi dan perlu ditandatangani dan perlu diserahkan semula kepada GPK Kurikulum. Bagi definisi konsep sekolah berwatak ialah sekolah yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik, malah cemerlang dalam bidang core curriculum. Bagi SMK Pengkalan Aur, mereka telah pun memilih sukan bola baling sebagai watak bagi sekolah mereka. Sekolah akan memilih 4 hingga 5 orang pelajar untuk mewakili sekolah dan mereka dilatih secara berterusan oleh seorang jurulatih yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Azizul, sehingga mereka berjaya mencapai target mereka untuk mewakili sekolah pada peringkat kebangsaan. Untuk sekolah ini, mereka menyediakan kad kurikulum pada setiap pelajar dan setiap pelajar yang menyertai pertandingan ataupun aktiviti yang melibatkan kurikulum akan mendapat tanda tangan daripada guru penasihat untuk mengesahkan penyertaan mereka dalam pertandingan ataupun aktiviti tersebut. Untuk para pelajar yang menyertai sebarang pertandingan mewakili sekolah, para pelajar akan diberikan sijil penyertaan dan disahkan oleh pihak PPD. Salinan sijil mereka akan disimpan oleh pihak sekolah dan pihak PPD sebagai rekod penyertaan. Sebelum pandemik COVID-19 berlaku, PPD telah pun menetapkan sekurang-kurangnya 12 kali perjumpaan kurikulum perlu diadakan untuk setiap sekolah dan sekolah ini berjaya mencapai target tersebut. Untuk perjumpaan kurikulum semasa COVID-19 pada tahun 2020, PPD telah pun menetapkan bahawa sekurang-kurangnya 7 kali perjumpaan kurikulum perlu diadakan. Pihak sekolah telah pun mengadakan 4 kali perjumpaan kurikulum melibatkan 3 bidang kurikulum dan 3 kali perjumpaan melibatkan unit kaunseling. Bagi sekolah ini, kemeriahan itu dapat dilihat menerusi pertandingan yang diadakan seperti bola sepak, bola jaring dan bola baling khas buat pelajar tingkatan liga setelah tamatnya PT3. Pertandingan ini adalah untuk menggalakkan mereka hadir ke sekolah dan aktif dalam bersukan. Setiap pelajar akan diberi sijil penyertaan untuk setiap sukan yang disertai oleh mereka. Pemilihan wakil sekolah juga dapat diadakan menerusi prestasi yang ditonjolkan oleh para pelajar dan ini merupakan saringan pertama dalam pemilihan wakil sekolah pada tahun yang seterusnya. Dari segi aspek kemenjadian murid pula, tidak ada sebarang kes disiplin berat berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Aur. Hanya masalah disiplin ringan seperti masalah ketidakhadiran pelajar. Hal ini kerana Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Aur amat menitikberatkan pematuhan peraturan sekolah dan pihak sekolah menerapkan disiplin dalam diri setiap pelajar. Kepribadian pelajar SMK Pengkalan Aur dari segi akhlak dan disiplin juga berada dalam prestasi yang baik dan terjaga. Namun, masalah yang berlaku sejak pandemik melanda ialah masalah ketidakhadiran pelajar yang semakin merosot. Sekolah gagal mencapai sasaran kehadiran pelajar yang ditetapkan iaitu sebanyak 89%. Kehadiran pelajar telah menurun sebanyak 10% kepada 79% semasa COVID-19 melanda. Begitu juga dengan prestasi akademik yang juga menunjukkan penurunan yang sangat ketara. Disebabkan pandemik, aktiviti kokurikulum yang sepatutnya berperanan untuk meningkatkan lagi kemenjadian murid secara menyeluruh
termasuklah kemahiran sosial, kemahiran kepemimpinan, keterampilan diri pelajar, perwatakan, dan kepribadian yang baik sukar dilaksanakan disebabkan halangan yang wujud. Dalam pelaksanaan aktiviti kurikulum pula, pihak sekolah menjalankan kerjasama dengan agensi-agensi luar yang berkaitan dengan kegiatan kurikulum di sekolah, seperti menjalinkan kerjasama dengan pihak polis, pihak bomba, dan Jabatan Pertahanan Awam. Aktiviti yang dijalankan dengan kerjasama pihak luar ini sememangnya memberikan manfaat kepada pelajar, dan hal ini menyebabkan pihak sekolah komited untuk menjalankan kerjasama dengan pihak luar yang berkaitan agar pelajar tidak merasa bosan dengan aktiviti yang biasa dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan kurikulum. Berdasarkan temu bual bersama Cikgu Asri, pandangan pelajar dan guru terhadap aktiviti kurikulum adalah kurang positif. Aktiviti kurikulum yang dijalankan pada pukul 2 petang selepas sesi persekolahan dan keadaan cuaca yang panas pada waktu tersebut telah mengurangkan pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum. Kebanyakan pelajar akan berkumpul di kaki 5 dan aktiviti kurikulum yang dijalankan hanya tertumpu kepada mendengar dan bercakap sahaja. Hal ini telah memberi kesan kepada kehadiran pelajar, terutamanya pada setiap hari Rabu, kehadiran pelajar akan merosot disebabkan para pelajar tidak ke sekolah berpunca daripada aktiviti kurikulum yang tidak menarik. Bukan itu sahaja, kurikulum pada pukul 2 petang juga menyebabkan para guru sukar untuk menyediakan aktiviti kurikulum yang menarik di kawasan terbuka seperti di padang sekolah. Oleh itu, SMK Pekalan Awur telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kurikulum pada waktu pagi, iaitu pada waktu pertama, kedua dan ketiga daripada jadual pembelajaran. Dengan penukaran masa kurikulum, ketidakhadiran pelajar pada hari Rabu dapat diatasi dan mengalahkan pelibatan pelajar dalam kurikulum. Guru-guru juga dapat memaksimumkan penggunaan padang sekolah dan ruang terbuka lain bagi aktiviti kurikulum. Pelibatan ibu bapa terhadap aktiviti kurikulum adalah bergantung kepada situasi dan aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah. Hal ini boleh dilihat sekiranya sekolah mengadakan hari sukan, ramai ibu bapa yang hadir memberi sokongan dan memeriahkan lagi sambutan hari sukan. Namun, berbeza pula apabila pihak sekolah membuat aktiviti seperti gotong royong. Tidak ramai ibu bapa yang hadir untuk bersama-sama menjayakannya. Keadaan ini telah mempengaruhi pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum kerana sokongan ibu bapa memainkan peranan penting dalam menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai kurikulum. Dan Cikgu Asri yang sememangnya peka dengan situasi ini berpendapat bahawa langkah yang efektif perlu diambil bagi membendung masalah ini daripada berterusan. Rumusan yang dapat dibuat hasil daripada temu bual ini ialah penolong kanan SMK Pekalan Awur iaitu Cikgu Asri menyatakan bahawa terdapat pelbagai perancangan dalam memperbaharui sistem kurikulum serta interaksi di sekolah. Walaupun sekolah ditutup sebabkan pandemik COVID-19, segala perancangan kurikulum untuk meningkatkan dan memperbagaikan aktiviti kurikulum yang menarik bagi melibatkan penyertaan pelajar tetap berjalan. Bahkan perancangan Cikgu Asri untuk memperbaiki, menambahkan dan memberi pengetahuan yang cukup kepada semua guru di sekolah tentang kurikulum juga diberi perhatian, terutama sekali tentang unit kurikulum yang dipegang oleh guru-guru. Pendekatan yang digunakan Cikgu Asri adalah beliau terus bertanya kepada pelajar, adakah aktiviti kurikulum yang dijalankan oleh sekolah menarik atau tidak. Setelah itu, beliau akan terus merancang untuk mengatasi masalah tersebut. Cikgu Asri juga menyedari bahawa pengetahuan guru-guru sekolah dalam bidang kurikulum adalah kurang dan beliau cuba mencari alternatif untuk membantu para guru. Maka dapat dilihat pelibatan pelajar, guru, ibu bapa dan sekolah secara sepenuhnya dapat menggalakkan lagi setiap kegiatan kurikulum yang dijalankan.